Yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih abi ulumihi fid darain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Mina dalam kitab dia Irsyadul Ibad, sehinggalah perkataan dia, dan ketahui olehmu bahawa seiman dengan Allah itu atas 3 bahagi. Iman dengan Allah Ta'ala itu ada 3 peringkat, ada 3 martabat. Setiap martabat ada orang-orang dia, dan setiap martabat ahli-ahli dia. Hanya ahli dia yang boleh merasainya. Pertama, iman taklidi dipanggil. Pertama, iman taklidi dipanggil. Kedua, iman tahqiqi dipanggil. Ketiga, iman istidlali dipanggil. Pertama, iman taklidi. Kedua, iman tahqiqi. Ketiga, iman istidlali. Maka bermula iman tahap taklidi ini, iaitu bahawa iktikad, pegangnya seseorang. Iktikad ni pegangan hati. Hati memegang dengan keesaan Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana taklid dengan perkataan ulama. Yakni dia sakut. Qallada taklid maknanya sakut. Sakut. Awak tahu mana Tuhan tu Esa? Saya sakut perkataan saya sakut pegangan hati saya dengan perkataan ulama, dengan daripada ketiadaan dalil. Dalil tak ada. Awak pernah rasa tak? Tak pernah rasa. Dalil tak ada juga. Apa lagu mana? Saya hanya pegang berdasarkan perkataan ulama. Maka iman kalau tahap ni sahaja dipanggil iman taklidi dipanggil. Martabat iman taklidi dipanggil. Dan ini tiada amal daripada tergelincir dengan tasykik oleh yang musyakkik dipanggil. Maka iman kalau tahap ni tiada amal, tiada sentosa, tidak selamat daripada tergelincir dengan tasykik
dengan keraguan oleh orang yang meragukan. Bererti kalau orang mari was-was ke iman kita, maka iman lagu ni tak selamat. Kerana apa? Kerana dia hanya bergantung dengan perkataan ulama saja. Kenapa dalil dia tak tahu? Maka iman peringkat tashkik lagu ni, peringkat syok lagu ni, maka tidak selamat. Kalau tak ada orang yang mari syok kepada dia, tak apa. Dia duduk lagu tu, duduk jual kedai kopi, duduk menoreh lagu tu, duduk buat kerja dia. Tak ada orang mari syok, tak apa. Tapi kalau orang mari syok, tak selamat selalu. Kerana dia beriman dengan tidak ada dalil. Tak ada dalil, tak ada gapo-gapo. Tak ada pegangan. Ni hak peringkat ramai iman taklid ni. Iman taklid. Kalau orang tak mari syok ke dia, tak apa. Tak mari pendakwah Kristian, tak mari pendakwah agama lain, tak apa. Tapi kalau mari mengesyok ke dia, sudah nalin dak-dak lalu dia. Boleh tergelincir, boleh tergelincir. So, kau ada iman lagu ni? Ya, masuk kategori iman berlaku. Tetapi kalau seorang itu tak belajar ilmu akidah, tak ada pegangan, hak tu tak ada iman langsung. Hak ni orang yang sudah sampai martabat orang beriman dah. Tetapi iman dia peringkat taklidi. Peringkat kedua dan iman yang hakiki ataupun iman tahqiqi ni. Gapo dia iman hakiki ataupun iman tahqiqi ni? Iaitu bahawa dilipat ke hatinya atas dilipat dia. Tuhan lipat hati dia atas keesaan Allah Ta'ala dengan sekira-kira. Jikalau menyalahi akan dia, akan apa yang dilipatkan oleh Allah Ta'ala dalam hati dia saat ni, oleh ahli ilmu pun, pada bagai yang dilipatkan hatinya atasnya, nescaya tiada didapatkan pada hatinya tergelincir. Lagu mana? Kalau orang mari nak mengesyokkan dia, ahli ilmu nak mari syok ke orang iman peringkat tahqiq ini, maka tak mungkin dah. Apa maksud tahqiq? Yakni orang itu sudah merasai keimanan, sudah rasa dah kekuasaan Tuhan, sudah rasa dah keesaan Tuhan, sudah rasa dah kewujudan Tuhan di dalam hati dia, maka tak ada orang boleh mewaswahkan dia, mengesyokkan dia, meragukan dia. Maka iman lagu ni tak ada dalil. Ya, tak ada dalil juga. Tapi dia sudah merasai. Mana kalau iman taklidi ni tak ada dalil dan tak rasa. Iman peringkat tahqiq ini, hati dia sudah berlipat dengan benda-benda tu, maka hati dia menjadi hujah bagi diri dia. Perasaan yang ia alami itu menjadi hujah bagi dia. Seperti seorang yang mempercayai gula itu manis. Awak tahu mana? Awak beriman dengan awak percaya, awak beriman dengan gula itu manis. Ya. Dari mana sumber dia? Saya pernah rasa dah gula ni. Maka orang tak akan bertanya lagi, kerana dia sendiri sudah merasainya. Maka hak ni boleh kata hampir jarang berlaku tergelincir. Kerana jelas dah. Tak ada orang dah boleh nak menipu diri dia, tak ada orang dah boleh nak mengesyokkan diri dia. Dan iman yang ketiga dipanggil iman istidlali. Apa maksud iman istidlali? Iaitu bahawa mengambil dalil ia daripada masnu' atas sani' dan daripada asar atas muassir. Asar atas muassir. Ni orang istidlal,
orang berimeh tahak menggunakan dalil. Awak percaya ke tak gula tu manis? Ya. Awak pernah rasa ke tak pernah rasa? Patu lagu mana awak rasa dia manis? Saya ada dalil. Bukan dalil rasa. Bukan. Patu dalil ke apa? Dalil melalui pengetahuan. Saya belajar, saya mengaji, gula tu adalah benda yang manis. Boleh jadi dah tu. Orang perikat lagu ni jadi dah tu. Nama. Maka orang lagu ni juga kemungkinan berlaku syok. Hak saat ni, hak perikat pertama, dalil pun tak ada, rasa pun tak ada. Hak ni boleh kata kalau orang mari syok ke email dia mungkin gelicir tak terus. Hak peringkat kedua ni, kemungkinan. Syok dia boleh jawab tapi kemungkinan dia juga akan tergelincir. Kerana apa? Kerana ilmu masih lagi boleh berlaku syok pada ilmu. Kita misalnya kita duk percaya negara Jepun ni wujud, kita tak pernah tengok. Kemungkinan maklumat yang sampai kepada kita maklumat tu salah. Maka email ataupun ilmu peringkat dalil itu kemungkinan berlaku salah. Hak peringkat hak kemahnya email tahqiq, email yang kita rasai. Maka lagu mana cara dia? Dia tengok masnu' atas sani'. Awak tahu mana makhluk Tuhan ni ada? Saya tengok makhluk ni ada. Makhluk ni adalah menunjukkan Tuhan ni ada. Kalulah makhluk ni tak ada, nescaya orang-orang ahli istidlal tak boleh cari dalil atas Tuhan. Tak boleh cari dalil atas Tuhan sebab makhluk ni tak ada. Sebab dia yakin dengan wujud Tuhan kerana ada makhluk. Maka kalau tak ada makhluk, payah dia nak mencari dalil. Dan daripada asar atas muasir. Dan daripada asar atas muasir. Dan kita nak tahu Tuhan muasir yang memberi bekah atas kesan. Ada kesan kerana ada yang memberi bekah. Maka asar menunjuk ke atas muasir. Kesan di tengah jalan, kesan di atas pasir. Ada yang memberi kesan tu. Tak mungkin dia terkesan sendiri. Dan bina menunjuk ia atas yang membina. Dan bina itu menunjuk ke ada yang membina dia. Bina menunjuk ke atas ada yang membina. Dan masnu' atas sani'. Benda yang dibuat atas pembuat. Dan tahi atas unta. Kita nak tahu unta ada tahi unta. Kita bangun pagi tengok ada tahi air depan rumah kita. Menunjuk ke air tu ada. Awak tahu mana air saya? Dah ni. Siapa dia lagi buat kerja bukan hak manusia ni. Maka mencari dalil dengan makhluk menunjuk ke atas Tuhan. Masalah lah itu. Kerana asar dengan tiada muasir itu mustahil hukum dia. Asar dengan tiada yang memberi kesan itu mustahil. Ketahui olehmu bahawasanya barang siapa iktikad sesuatu daripada hamba Allah dan daripada sebab yang beradak seperti api pada menghanguskan. Sebab-sebab beradak lah. Standard dia adaknya api menghanguskan. Dan air pada memuaskan dahaga. Minum air, hilang dahaga. Dan pisau pada melukakan. Pisau melukakan. Memberi bekah dengan elak. Benda itu memberi bekah dengan automatik. Elak ni automatik kita cuma. Atau dengan tabiat dia. Elak ia tak perlu syarat ke apa dia.
Kalau tabiat perlu kepada syarat dan manik dia. Nah. Yakni dengan zatnya, zat pisah itu sendiri dapat memutuskan. Air itu sendiri dapat menghilangkan dahaga. Nah, api itu sendiri yang menghanguskan. Maka tiada khilaf ulama pada kufurnya. Ulama tak ada khilaf. Ulama tidak ada berselisih pendapat pun mengenai orang kata jadi kufur lagu ni. Seperti orang iktikad benda-benda selain pada Allah memberi kesan, kufur. Khilaf, tak ada khilaf. Jelas. Apatah lagi orang yang bercakap lagu ni. Kecek seolah-olah kalau tidak ada siji, kita akan mati. Kita kalau tak ada pitih, kita akan mati. Awak kalau tak kerja, matilah awak. Tak ada apalah. Maknanya siji boleh membahagiakan orang, boleh mematikan orang. Maka benda-benda ni tak ada khilaf pada kufur dia. Dan barang siapa iktikadkan bahawasanya memberi bekah dengan kuat, zat tu sendiri memberi bekah tu jadi kafir. Kalau kuat dia, bukan zat tu, bukan. Pisau tu tak boleh memberi kesan. Tetapi Tuhan ciptakan satu kekuatan. Kuat pada pisau itu sehingga pisau itu boleh melukakan. Air tak boleh bekah, tak boleh bekah. Tetapi Tuhan cipta pada air itu apa dia? Kekuatan yang menyebabkan hilang dahaga. Maka ketika kita minum air, air itu sudah ada kekuatan dia. Tak perlu pada Tuhan, tak perlu pada Tuhan. Lagu mana? Saat ni dia kata diri air itu sendiri memberi bekah. Hak ni dia tak kata air memberi bekah, tapi air itu Allah Ta'ala cipta pada air itu kekuatan. Dia kata kuat yang dijadikan oleh Allah padanya, maka ia itu fasik lagi mubtadi'. Orang ni fasik berdosa. Mubtadi' orang bid'ah. Ahli bid'ah. Kerana apa? Kerana tak ada sahabat mikir lagu ni. Tak ada sahabat beriktikad lagu ni. Maka siapa dia yang beriktikad dengan iktikad lagu ni? Iktikad ahli bid'ah dipanggil. Apa maksud ahli bid'ah? Kumpulan-kumpulan yang menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah, sama ada salaf ataupun khalaf. Maka kumpulan ni dipanggil ahli bid'ah dalam ilmu tauhid. Hak suhulah ni kumpulan Wahabi, odok suhu. Syiah, Mu'tazilah ni jarang dah, orang-orang lama belakang dah. Hak nampak suhulah ni lah antara kumpulan hak fasik lagi mubtadi' adalah kumpulan Wahabi. Dia lari daripada ahli sunnah wal jamaah. Sekalipun dia mengaku ahli sunnah wal jamaah, dulu dia tak mengaku. Dia kata Wahabi tu. Tetapi apabila nampak tembelan dia pecah, tak mengakulah dia. Dok mengaku dia pula ahli sunnah wal jamaah. Puak-puak kita pula bukan ahli sunnah wal jamaah. Ni kumpulan fasik lagi mubtadi'. Dia tak curi telur itik. Dia dok senyap, dia dok baca Quran, dia tak mengata kat orang. Dia fasik lagi mubtadi'. Tu di dalam ilmu tauhid, orang yang keluar daripada cara ahlu sunnah wal jamaah, orang ni fasik lagi mubtadi'. Dan kufurnya itu khilaf ulama. Ulama berkhilaf masalah kalulah iktikad Tuhan pisah tak memberi kesan, tetapi tu kuat yang Tuhan cipta pada pisah tu yang memberi kesan. Dan yang rajihnya ketiadaan kufurnya, tidak jadi kufur. Hak rajih pendapat muktamadnya, tidak jadi kafir orang ni. Kerana apa? Kerana dia masih nisbahkan lagi kekuatan tu pada Tuhan. Kuat itu pada Tuhan. Kalau hak pertama, sepakat kata kafir, apa? Sebab dia kata pisah tu sendiri dah ada kekuatan. Pisah tu sendiri dah ada kekuatan, tak perlu pada Tuhan. Saat ni, pisah tak ada kekuatan. Cuma kuat yang Tuhan beri dia sebut. Maka tidak jadi kafir, jadi fasik pendapat muktamad.
Dan setengah daripada ini orang yang iktikad bahawasanya hamba ini memberi bekah pada perbuatan dengan kudrat yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala padanya. Bukan kata pada pisah. Kalau kita iktikad, Tuhan buat dah kekuatan pada kita. Kita boleh buat sendiri. Kudrat, Tuhan beri kudrat kepada kita sendiri, maka kita boleh hakak. Hamba boleh hakak gelah ni kerana Tuhan buat kudrat pada hamba. Pasik jadi dia. Kerana apa? Tuhan buat ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar. Kita ni ada dua. Kudrat ni kalau mengaji dalam bab usaha ikhtiar, pertama dia panggil kesediaan, persediaan nak akad. Hamba ni ada malakah, ada kemampuan nak akad bekah ni. Kerana tangan tak cacat. Tapi tak boleh akad lagi. Masa nak akad ni, semua Tuhan ni. Ni Tuhan belakang ni. Wak gerak tangan hamba boleh akad ni, jala belakang, Tuhan belakang. Bukan kata Tuhan cipta kekuatan pada tangan hamba, pakau anda akad sendiri ni. Hak ni jadi pasik supaya cipta kekuatan pada pisah, sehingga pisah boleh melukakan sendiri. Hak ni pasik. Begitu juga mencipta kekuatan pada seorang hamba sehingga hamba boleh buat sendiri perbuatan dia, juga pasik. Dan barang siapa iktikad bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekah. Tuhan ya saja yang boleh memberi bekas. Benda yang tiada boleh jadi ada, benda yang tidak bergerak boleh jadi bergerak, benda yang boleh bergerak. Semua hak berlaku ini Tuhan saja, tetapi berlazim-lazim pula salah situ pula. Mesti. Memanglah kita tak ada kekuatan, tetapi mesti. Tuhan kalau nak suruh manusia tu hidup, mesti Tuhan kena cipta udara. Kalau tak bernafas, matilah. Sudah berlazim-lazim. Bukan kata adatnya lah. Adat standardnya, kebiasaannya manusia hidup dengan bernafas. Kebiasaannya. Katanya hak ni lazim, mesti Tuhan kena cipta udara untuk menghidupkan manusia. Ya kata bekas, tetapi berlazim-lazim antara segala sebab yang yang ada dan antara bagai yang menyertainya itu berlazim-lazim pada akal. Tiada mungkin bersalah. Makan nasi kau lapar, makan nasi kau lapar, mustahil. Nak Tuhan kalau nak kenyang mesti kena wak nasi, mesti kena makan nasi baru kenyang. Nak nafas baru hidup, kalau tak nafas matilah. Manusia kalau tak ada jantung matilah. Manusia kalau cabut jantung mustahil hidup. Mustahil gapo, mustahil akal, kau mustahil ada, mustahil ada. Kalau Tuhan nak buat manusia hidup tanpa jantung, tanpa hati, tanpa gapo, tanpa ruh, boleh. Moga Tuhan kan, ikut dia lah yang nak buat tu. Cuma ada kebiasaannya, nak hidup kita bernafas. Kita duduk dalam perut, tak nafas-nafas pun. Tak ada masalah pun. Tapi apa lah ni kalau tak bernafas serupa nak mati? Tak biasa. Maka orang itu jahil pada hakikatnya hukum adat. Orang ni tak faham hukum adat. Kalau hukum adat ni boleh menyalahi. Benda tu memang lagu tu tapi boleh menyalahinya. Standardnya manusia bernafas pakai udara, tapi kalau tak ada udara pun boleh bernafas juga. Boleh hidup juga. Dan terkadang membawa kepada kufur. Martabat lagu ni ada boleh membawa kepada kufur seseorang tu. Bapa? Kufur. Dan barang siapa kufur kerana boleh membawa ingkar kepada mukjizat. Kerana mukjizat ni benda mustahil ada. Seperti bulan terbelah. Mustahil benda ni berlaku. Pokok kayu berjalan, mustahil berlaku. Macam-macam lah peristiwa-peristiwa mukjizat. Binatang berkecek, batu berkecek. Batu berenang jumpa Rasulullah. Pokok ikut Rasulullah berjalan. Awal macam-macam benda ni adatnya tidak berlaku. Maka kalau pergi sangat hukum adat ni, salah dalam faham lagu ni, membawa kepada ingkar mukjizat pula. Hak tu buat kupur.
Dan barang siapa iktikad ke baharu segala sebab dan tiada memberi bekah dengan elak dan tiada dengan tabiat. Bukan dengan automatik dan tiada dengan tabiat. Ni elak ni lagu ni seperti cici ni. Gerak cici ni dengan gerak dari hamba. Kalau tabiat dia bersyarat seperti api menghanguskan kertas. Ya, dengan syarat kertas tu tidak basuh. Ya, dengan syarat api itu menyentuh kertas. Kalau duduk jauh tak juga. Jadi tabiat ni jauh sikit. Kalau elak ni automatik macam. Seolah-olah apabila ada Tuhan mesti ada makhluk. Dan tiada dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala padanya. Bukan juga kuat. Semata-mata Tuhan berlaku. Dan iktikad akisah menyalahinya. Boleh berlaku sebaliknya. Seperti didapatkan sebab seperti makan. Makan itu sebab dia ada dah. Dan tiada didapatkan musabab iaitu kenyang. Makan-makan dah sebab ada dah. Tetapi musabab dia tidak ada. Kenyang itu tidak ada. Nah, hanya yang memberi bekah pada musabab itu Allah Ta'ala jua. Sebab dengan musabab Tuhan yang menyebabkan berlaku musabab. Kalau ada sebab tidak berlaku musabab boleh. Kalau tak ada sebab musabab ada, boleh. Sebab Tuhan yang buat berlaku-laku. Pisah tu tajam, boleh Tuhan buat. Patut tak memutuskan, boleh musabab dia tak berlaku. Ataupun pisah tu pun, boleh putus. Boleh juga berlaku musabab tanpa sebab. Boleh berlaku sebab Tuhan berlaku juga buat. Maka orang inilah orang muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah, yang dapat kelepasan dengan kurnia Allah Ta'ala. InsyaAllah orang ni akan terlepas daripada api neraka. Kerana kumpulan selain daripada kumpulan ni tak lepas daripada fasik lagi mubtadi'. Fasik ni apa dia? Berdosa. Dosa ni duk mana? Dalam syurga ke? Tak. Masuk dalam neraka. Tak terlepas lagi. Orang yang betul-betul terlepas daripada neraka adalah iktikad yang betul. Dan demikian lagi wajib atasmu mengenal akan barang yang wajib. Apa hukum sebenar? Hukum sebenar seorang wanita masuk ke gambar dalam media sosial. Hukum sebenar. Ada hukum tipu ke? Hukum hak sebenar lagu mana tak tahu. Hak sebenar di sisi Tuhan hamba tak tahu. Ni ijtihad ulama. Masalah media sosial itu adalah tempat yang menyebabkan gambar-gambar kita tersebar kepada orang asing. Orang yang tak boleh tengok gambar kita. Maka kalau kita letak gambar tu dalam media sosial tapi tak terbuka, hak tu tak apa. Misalnya ada akaun peribadi kau gapo dia. Tetapi kalau kita duk buh dalam media sosial, orang boleh tengok belakang, gambar kita tak menutup aurat pula gapo dia. Memang tentu haram dah lah, tak ada khilaf ulama, tak ada hukum sebenar, hukum fake, tak ada. Hukum hak tipu dah memang gitulah. Kerana kita yang menyebabkan orang melakukan maksiat. Gitu. Mohon jelas cara bayar zakat asing untung jual rumah. Jual rumah, kalau kita jual rumah, kena zakat rumah tu. Kalau rumah kita tak jual, tak kena zakat. Jual rumah lagu mana? Kita buatlah rumah ada 1000 butir, rumah kita jual. Tak laku-laku setahun. Berapa? Laku sebutir ya. Pas lagu mana? Kena bayar belaka zakat rumah tu. Harga apa? Harga jualan dia. Harga jualan rumah, modal buat rumah 50,000. Jual rumah 500,000. Jadi setiap butir dengan harga 500,000 kalilah 1000 butir. Tolak 1/40 buat keluar zakat. Kerana rumah itu sudah jadi harta perniagaan. Tapi kalau kita tak buat nego, milik peribadi. Rumah awak ada berapa? 40 butir. Rumah di sini, rumah sini. Awak jual? Tak jual. Saya tak buat nego. Okey, tak kena zakat. Tapi kalau dia buat nego, supaya tanah juga. Awak ada tanah berapa ribu ekar? Ada 1 juta ekar. Tak kena zakat. Tapi kalau dia jual tanah, dia jual, dia buat lot tanah, jual tanah. Laku tak laku suku pasar.
Tetap kena bayar zakat. Bukan kata kena laku dulu baru kena bayar zakat. Nah. Tu cara dia lah, secara kasar. Patut kira sendiri lah berapa-berapa itu. Nak beli mah bayar dulu boleh-boleh, cukup boleh baru ambil boleh ke. Jangan buat kerja lagu tu tak payah bayar boleh-boleh. Bubuh dalam challenge kita. Bubuh dalam tabung dulu. Nak pergi tak sudut bui lah kot dia tu, bubuh dalam tabung kita. Bubuh biar cukup, pergi ambil hostoko ni bayar. Boleh beli selalu. Berapa gaduh nak bayarnya, jadi hutang lah lagu tu nya. Maka emas tidak boleh berhutang. Kena bayar cash emas ni. Kerana barang ni jadi ribawi. Sama sudah habis bayar remah, bah ni turun. Kita beli emas ni, rata ni harga dia berapa? 10,000. Sama sudah kita bayar ansuran habis dalam masa 5 tahun, barang ni jatuh harga 5,000 dah. Barang 10,000, rugi dah kita pula. Maka barang ribawi lagu tu, kita boleh bayar hutang, kena bayar cash. Beli dengan harga semasa lah ni. Barulah puas hati. Ustaz boleh kodok dalam seharian ni kita selawat ke Nabi je. Boleh? Sahabat dulu pun buat lagu tu. Nabi siap, Nabi marah. Tak, Nabi puji dah pula. Sahabat kata, ya Rasulullah, masa kosong hamba-hamba selawat kepada Nabi belaka, selawat kepadamu belaka. Lagu mana ya Rasulullah? Masa hamba-hamba selawat kepadamu. Maka Rasulullah kata, Tuhan hilang ke duka citamu dan Tuhan ampun ke dosamu. Hilang duka cita di atas muka dunia, hilang diampun dosa di akhirat. Hukum menggunakan emas pada senjata boleh ke tak? Kalau sedikit dibenarkan. Ataupun ada kepentingan. Emas ini tak boleh guna, penggunaan dia haram hukum dia. Banyak sebab lah. Pertama, benda ini bernilai. Maka orang miskin tengok sedih lah. Kedua, emas ni kita jadi ke mata wang, duit sebenarnya. Tiba-tiba kita buat guna buat alat. Jadi sempit lah penggunaan wangnya sebab duk guna buat benda lain. Maka lagu mana kalau kita tak di senjata? Sedikit dimaafkan. Kadang-kadang ada kepentingan lah. Emas ni buat apa? Orang dulu letak emas di kerih untuk tikai orang kebar. Kalau orang kebar kena emas gak mati selalu, tembus selalu. Menggunakan benar kain sutera untuk menggantikan urat kaki lembu untuk menguatkan busu panah. Boleh dibenarkan sutera. Gapo dia? Jangan pakai saja. Penggunaan dia boleh. Boleh jika sedikit. Orang-orang dulu letak atas tekuk ni. Macam kain sapu tangan. Sutera. Ya ikat di topi gotu dia, ikat kain sutera ni. Tujuan apa? Kalau orang katak dengan pedal tak soyok. Selamat tekuk dia. Memang senuk juga kena. Tapi tak putus tekuk. Tahanlah sikitnya. Jadi sutera-sutera ni kadang-kadang buat di baju besi. Kadang-kadang dia macam-macam lah. Kelebihan sutera tu hewan. Ustaz, apa hukum sedekah darah kita kepada nyamuk? Ikut nak sedekah. Sedekah darah ke nyamuk, sedekah ke manusia. Dipanggil derma darah lah ni ke? Boleh, tak ada masalah. Boleh pahala? Ya, boleh pahala. Tasawuf. Apa perlu kita lakukan jika gagal tunaikan nazar? Kena tunaikan. Tak boleh gagal ke? Mesti kena tunaikan nazar kita. Pas saya tak boleh nak buat. Buat dulu. Sekadar mampu. Sekadar mu hidup. Selagi tu mu kena buat. Tak boleh nak buat. Siapa mati. Okey. Apabila mati, baru kita kecek bab muka lain pula. Orang lain lah. Kena bayar. Kalau bayar jenis itu, kena bayar dengan cupuk kau. Kena bayar dengan apa? Kena bayar dengan harta atas nazar dia lah. Tapi selagi mana mu hidup, Tuhan suruh mu bayar nazar. Tak boleh buat tahun ni, tahun depan. Sekadar kita mampu. Misalnya sedekah juta misalnya. Allah tak ada piti hamus juta ni. Hamus nazar juta. Ipung tu gak tahun ni tak siapa lagi. Tahun depan. Siapa cukup juta bayarlah. Siapa kita tunaikan nazar dengan Tuhan. Doa kunut boleh kau kita baca selain daripada solat subuh? Ya, boleh. Kunut ke apa? Kunut nazilah. Kunut nazilah
Kita baca ketika bala turun kepada umat Islam. Macam lah ni, kena baca kunut nazilah. Subuh kita campur 2 kunut ratibah, lagi baca kunut nazilah, lagi baca. Semaya lain kita baca kunut nazilah belaka. Saya selalu guna telefon arwah ayah saya untuk tengok ceramah. Adakah arwah ayah saya dapat pahala? Munggah handset dia. Kita guna. Maka kebajikan tu naik ke dia. Kita guna alat yang dia beri. Kerana kebaikan, maka boleh share ke dia juga. Adik-beradik buah kita. Adik-beradik buah kita. Wajib lagi kalau kita pergi ziarah dia sakit. Gini, ni ada masalah. Ni apa kita kena buat daripada keluarga. Ambo nak komen lebih-lebih tak boleh. Tahu kita buat masalah tak tahu. Kita tikai orang tak tahu. Kita jual dadah tak tahu. Jadi masalah ni tak habis dia ayat cerita. Cuma dia ayat lagu tu ya, adik-beradik buat saya. Pas wajib lagi kalau ambo ziarah ketika dia sakit. Tasawuf selalu ayat dia. Dia yang hero dalam soalan ni. Maknanya dia lah wali yang terakhir yang bersifat dengan sifat mahmudah. Orang lain mazmumah belaka. Jadi kita tak tahu ni apa cerita dia sampai perikat lagu ni. Siap kata wajib lagi kalau kita pergi ziarah dia sakit. Gini, kalau awak rasa awak tu mahmudah, rasa kita tu nak jadi wali, pergi ziarah dia. Hubungkan silaturahim dengan dia. Bapa-bapa kita kena buat tu, tu masalah peribadi awak sendirilah jawabnya. Ambo tak tahu. Ustaz mohon nasihat untuk follower ustaz di media sosial. Ada yang mengaku anak murid ustaz tapi merendah-rendah ke ustaz ahli sunnah lain. Mohon maaf, saya bukan nak mengajar ustaz, terima kasih. Ya begini, barang dia ditimbul dalam internet, hamba tak boleh nak kawal. Mulut manusia. Tapi insya-Allah lah hamba tak pernah ajar anak murid hamba kata ke orang. Rendah ke ulama, rendah ke ahli sunnah wal jamaah. Tunjuk ke sifat mazmumah kita. Tunjuk duk kata kau ni, naik ke individu ni, jatuh ke individu ni, insya-Allah hamba tak ajar. Hak dia tu perangai peribadi dia. Tidak ada dalam pelajaran hamba suruh supuh ke orang, suruh seranah ke orang, suruh jatuh ke orang, suruh buka air orang, tak ada dalam pelajaran hamba. Hak tu perangai peribadi. Kadang-kadang hak follower hamba ni tak pernah jumpa dengan hamba. Hak mati dah tak tahu, hatu tak tahu. Kadang-kadang hak fake account pun ada, hak nyamar pun ada. Nak jatuh ke hamba pun ada. Hak nyamar jadi anak murid tapi tunjuk ke perangai tak senonoh. Ada juga. Hamba nak kata lagu mana, tak boleh nak kawal lah. Hak tu tak boleh nak kata ke mana lah. Cuma pandai-pandailah jaga perangai kita. Jangan disebabkan kita, guru kita menjadi malu. Gitu. Sebelum ni saya ada buat solat jamak takhir zuhur di rumah. Selepas tiba di rumah, adakah saya kena balik takhir, jamak takhir zuhur di rumah? Selepas tiba di rumah, adakah saya kena qada balik solat zuhur tu? Saya buat solat jamak takhir zuhur di rumah. Lepas tu buat dah. Mana boleh jamak takhir di rumahnya? Ingat, jamak ataupun qasar mesti berlaku ketika musafir. Tapi jamak boleh berlaku di rumah jika sebab hujan. Tetapi kalau jamak dengan sebab musafir, putus saja musafir, tak boleh buat jamak. Kalau kita buat juga, jatuh qada so. Gapo dia? Misalnya kita semaya waktu asar, zuhur tu jadi qada dah. Tapi kalau kita semaya jamak tak keding, mana boleh tak musafir lagi, tak sah awal-awal lagi. Ustaz, ada ijazah ruqyah qada air hujan atau air masuk untuk berubat, tolong ijazah ke untuk saya. Gini cara nak buat air tawar. Mari minta ngambo, buat sendirilah. Tu hewi mulut, tu hewi pandai baca Quran, buat sendiri. Ambil air satu beledi, ambil garam sikit, bubuh. So beledi selalulah, mudah tak mari, tak mari dah. Engkau banyak telajak dah, okey. Ambil air, garam sikit, bubuh. Baca surah Yasin. Baca surah Dukhan, baca ayat 33 ataupun surah Manzil.
Manzil ni kumpul ayat 33. Baca pada air tu, okey. Air tu nak buat minum boleh, nak buat mandi boleh, nak buat basuh kedai boleh, basuh kereta api, basuh KLCC, boleh nak basuh belakang. Masuk dalam kategori basuh, mandi ke orang pun boleh juga. Jadi guna air tu siup pada air, ambil buat lagu tu. Ambo ijazah ke cara tu sebagaimana ambo terima daripada guru ambo. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.